Baru tadi salam apa namanya? Saya mau salam dalam bahasa Kipun nanti lah. Saya ingat dia nanti ya. Rakan saya yang berhormat Datuk Sebastian Ting Siriu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Adun M73 Piasau, dan juga yang berhormat Datuk Adik Ngau, ahli parlimen kita bagi P220 Barang, Saudara Gabriel Kalwing, Presiden Persatuan Laki Pun Sarawak, merangkap pengerusi jawatan kuasa pengelola majlis kita pada malam ini, Datuk Sri Josephine Duyok Tua, Penaung Persatuan Laki Pun Sarawak, Tuan Juan Ubik, pemangku residen diri kita, dan juga bersama dengan Pegawai Daerah Marudi, Tuan Ros Edward Tarang, Ketua Masyarakat Kaum Orang Ulu Kawasan Kuto, Pengulu Victor Wang, juga Ketua-Ketua Kaum Moses Belulung, Ketua Kaum Majeli, dan Ketua Kaum Hasbi, semua rakan-rakan media dan semua hadirin sekalian yang saya hormati. Salam Sarawak Maju Makmur dan salam sekulai sedalai. Dalam Kipun saya baru belajar salam no, silang no, silang no, silang upo. Betul lah. Malam ini saya belajar sedikit Kipun. Pertama saya ucap tahniah kepada Persatuan Laki Pun Sarawak atas inisiatif dan kejayaan kita menganjur majlis makan amal kita pada malam ini. Yang amat berhormat Premier yang dijemput jadi tetamu kehormat kita pada majlis ini, mohon maaf sebab tidak dapat hadir kerana tugas-tugas rasmi yang memerlukan beliau di tempat-tempat lain juga. Dan saya ucap tahniah kepada Persatuan Laki Pun Sarawak kerana yang amat berhormat Premier sudi menjadi tetamu kehormat, akan tetapi tidak dapat hadir. Ini bagi saya adalah satu penghormatan kepada Persatuan Laki Pun Sarawak dan masyarakat Kipun Sarawak, ya, sebab yang amat berhormat sambut jemputan yang diberi kepada dia kerana tak dapat hadir. Dia mewakili saya untuk dia di majlis ini, ya. Saya tidak diberi teks ucapan seperti biasa oleh yang amat berhormat Premier, tetapi saya diberitahu oleh Setiausaha Kanan yang amat berhormat untuk menyentuh beberapa perkara dalam ucapan saya pada malam ini, ya. Dan saya ingin sampai ucapan salam dari yang amat berhormat pada kita semua, khas kepada masyarakat Kipun pada malam ini, ya. Saya difahamkan majlis kita malam ini adalah bertujuan untuk mengumpul dana untuk pesta Adit Mucut seperti yang dikongsi oleh Presiden tadi, Saudara Gabriel Kalwing. Dan inilah saya faham pertama kali Persatuan Laki Pun Sarawak ataupun masyarakat Kipun mengambil langkah untuk menganjur pesta kebudayaan Kipun ini yang dikenalkan Adit Mucut pada tahun depan. Ini satu inisiatif persatuan yang begitu baik kerana ini menunjukkan semangat dan komitmen kaum Kipun untuk mempertahankan dan juga mempromosi budaya, identiti dan martabat kaum kita Kipun yang begitu unik dan
yang tersendiri. Tadi kita menyaksi beberapa persembahan dari mereka, memang lain juga, ada gaya yang tersendiri dari segi pakaian dan tarian juga. Saya juga diberitahu bahawa ada juga acara sampingan pada majlis kita malam ini. Program termasuk juga pelancaran logo Persatuan Lakiput Sarawak dan juga penghargaan kepada warga emas dan pesara-pesara dari kaum Kiput. Semua ini adalah bukti bahawa Persatuan Lakiput Sarawak ini adalah merangkumi seluruh lapisan masyarakat Kiput. Tidak kira umur, asal usul, agama ataupun pendirian politik. Masyarakat Kiput adalah contoh terbaik masyarakat yang boleh hidup aman damai, dalam keadaan aman damai, walaupun ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Perbedaan kepercayaan ini tidak menjadi penghalang untuk perpaduan masyarakat Kiput dan tidak menjadi punca perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat kita. Orang Kiput yang beragama Islam masih anggap mereka sebagai orang Kiput. Begitu juga orang Kiput yang beragama Kristen masih anggap mereka sebagai orang Kiput dan masih berbahasa Kiput. Perbedaan agama tidak memutus talian kekeluargaan kita atau menjejas status kita sebagai orang Kiput. Masyarakat Kiput adalah bukti bahawa perpaduan dapat dicapai dalam kepelbagaian. The Kiput community is a living example, a living proof of a community that can have unity in diversity. Bukan seperti tempat-tempat lain di mana mereka inginkan uniformity untuk perpaduan ataupun unity through uniformity. There's a difference between unity and diversity, which our Kiput community has proven is possible and workable, compared to other communities which believe in unity through uniformity. That means you don't have to assimilate. Uniformity means you must assimilate into another community. Bagi kita di Sarawak, kita mengamal dan hidup aman damai in unity diversity. Ini satu hidup ataupun cara hidup kita masyarakat berlainan bangsa, berbagai bangsa di Sarawak yang kita ingin pertahankan. We must preserve our Sarawak way of life and our unity despite our diversity. Ini yang kita nak pertahankan. Dan seperti persatuan-persatuan lain, persatuan Kiput main peranan penting dalam menyatu padu masyarakat Kiput. Sebab semua orang Kiput layak menjadi ahli persatuan Kiput tanpa mengira latar belakang, kepercayaan ataupun pendirian politik ataupun agama. Masyarakat Kiput perlu bersatu dalam persatuan kita dan kerjasama dengan kerajaan untuk masa depan yang lebih terjamin. Kaum-kaum minoriti kita ini perlu untuk bersatu supaya dapat bekerjasama antara satu dengan lain, dan lebih penting bekerjasama dengan kerajaan kita. Kalau kita kaum minoriti ini tidak kerjasama dengan kerajaan yang sedia ada,
memang rumit ataupun banyak cabaran yang kita akan hadapi ya. Yang amat berhormat Premier, dalam post-COVID Development Strategy 2030, mungkin banyak yang dah dengar polisi ini ya, di mana Yang Amat Berhormat dan Kerajaan Sarawak menekan kepada 3 tunggak utama. The blueprint for the future of Sarawak is set out in this PCDS 2030, where there are 3 main pillars. Nomor 1, kita nak Sarawak menjadi negeri yang berpendapatan tinggi, di mana setiap keluarga berpendapatan 15,000 ke atas bagi seunit keluarga per family, income of 15,000 ringgit in 2030, by 2030 kan. Dan Yang Amat Berhormat Premier sudah berkongsi, Bank Dunia ataupun The World Bank sudah mengiktiraf negeri Sarawak sebagai negeri yang berpendapatan tinggi. Tapi cabaran kita yang sekarang ini, bagaimanakah kita mengalirkan pendapatan itu kepada setiap unit dan peringkat keluarga, ya? How to make sure that the flow of this wealth go to every family, to make sure every family will earn 15,000 ringgit per month by the year 2030. Dan yang kedua yang sangat relevan untuk kita malam ini ialah keterangkuman sosial, social inclusivity ya. Ini bermakna kita tidak nak mana-mana golongan ataupun mana-mana masyarakat tertinggal dalam keadaan miskin. Kita ingin semua masyarakat, termasuk masyarakat minoriti seperti kaum Kipun, kaum Berawan, Saban, Kelabit dan banyak kaum orang Ulu, sama-sama juga maju bersama dengan kaum-kaum yang lain. Kerajaan Sarawak Yang Amat Berhormat Premier tidak ingin mana-mana kaum tertinggal, dan kita nak semua maju bersama. Dan juga yang ketiga, pilar ataupun tonggak PCDS ini adalah kemampanan alam sekitar. I mean, as we develop, as we progress, become a high income state, we must take care of the environment, make sure it's sustainable and it is there for the future generation also. Satu berita yang saya nak kongsi juga untuk kita kaum orang Bulu adalah bangunan forum yang dekat Jalan Padang Kerbau telah siap dibangun dan sedia boleh dipakai. Dan sesiapa yang ingin menganjur majlis di mana kita perlu sampai 80-100 meja boleh muat. Dewan mungkin seperti ini ataupun lebih indah dari dewan kita di sini sekarang kan. So itu sudah siap dan kita kaum orang Bulu berterima kasih dan sangat-sangat menghargai bantuan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita dalam bentuk geran tanah tapak bangunan tersebut 5 ekar itu diberi oleh Yang Amat Berhormat Premier. Dan bukan itu sahaja, Yang Amat Berhormat Premier juga bagi kita dana yang mencukupi untuk membangun bangunan forum kita. Kalau yang belum pergi tengok, pergilah drive limpas Jalan Padang Kerbau pergi ke hospital. Sangat cantik dan sangat megah bangunan kita. Kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat. Tanpa bantuan
dalam bentuk geran tanah dan juga dana, tak mungkin kita berjaya untuk bangunkan bangunan kita pada hari ini, ya. Saya juga ucap tahniah kepada kaum Kiput sebab kaum kita sudah dikira sebagai Bumi Putra Sarawak, seperti yang dikongsi, ya, oleh Presiden kita. Ini dapat kita capai menerusi pindahan kepada perlembagaan Malaysia yang memerlu 2/3 dari jumlah ahli parlimen. Tapi yang berhormat rakan saya Datuk Haji Ngau di sini telah menyaksi apabila pindahan kepada perlembagaan ini dibuat di parlimen, kita dapat sokongan 100%, termasuk juga parti-parti pembangkang, di mana beberapa pindahan kita buat kepada perlembagaan Malaysia, termasuk juga kita masuk dalam perlembagaan MA63 kita, termasuk juga semua kaum-kaum minoriti di Sarawak ini, ya, yang kita sudah ambil keluar dari perlembagaan dan masuk balik dalam Undang-Undang Ordinans Sarawak, supaya pada lain masa depan kalau kita perlu tambah etnik minoriti yang belum termasuk, kita tidak perlu pergi ke parlimen. Kita hanya perlu ambil 50% undi dari Dewan Undangan Negeri, maka pindahan boleh dibuat lebih mudah dari sekarang. Dan dengan ini kedudukan kaum Kiput adalah sama, kedudukan di segi undang-undang sama dengan Bumi Putra yang lain, tidak ada ragu-ragu lagi, ya. Dan pesta Adil Wujud yang dirancang oleh persatuan kita pada tahun depan adalah satu langkah yang begitu baik, kerana persatuan ambil peran dari segi keperluan kita memperkenalkan dan mempertahankan budaya kita khas kepada generasi muda. Ramai dari kita yang dalam dewan ini bertuah sebab kita pernah membesar di kampung ataupun di rumah pajak, dan juga kita ada pengalaman direct experience with our culture. Tapi generasi muda kita sekarang ramai yang di bandar, membesar di bandar, they do not have the benefit of the social support and the community that we used to grow in the kampung and the longhouse. So it's very important. Otherwise I can see, saya tahu tadi Presiden kita ada beremosi sedikit bila dia sebut tentang generasi muda kita ini. Memang sangat perlu, sebab identiti kita, apa sebab kita menjadi kaum Kiput? Sebab kita ada budaya, cara hidup, nilai-nilai yang tersendiri, ya, bahasa yang tersendiri. Kalau kita tidak mengamalkan dan tidak mempromosi budaya kita ini, adat kita, bahasa kita kepada generasi muda kita, mungkin pada berapa tahun, 10-20 tahun dari sekarang, mungkin ramai yang tidak tahu mana itu kaum Kiput ataupun mana itu kaum minoriti yang lain yang sudah kehilangan budaya mereka. Balik kepada pesta Adil Wujud tadi, memang selari juga dengan bukan sahaja hasrat forum kita yang ingin semua kaum-kaum etnik persatuan yang menjadi ahli forum mengambil satu signature cultural event, juga selari dengan polisi kerajaan kita. Kalau kita perhati, Timbalan Menteri Pelancongan kita, Datuk Sebastian yang berhormat Datuk Sebastian Ting ada di sini, di mana Kementerian Pelancongan menekan kepada satu tema yang dikenalkan CANFF. Betul kan, Datuk? Betul lah. CANFF itu bermakna C, culture, A, adventure,
N, nature. F, food. F yang kedua, festival. Inilah seperti yang saya kata, rancangan Persatuan Lakiput ini adalah secucuk ataupun selari dengan tema yang diambil oleh Kementerian Pelancongan kita di Sarawak ini, ya. Dan oleh itu saya harap tahun depan persatuan kita boleh mohon bantuan gerak dari Kementerian Pelancongan supaya dapat dipertimbangkan, asalkan kita awal buat permohonan dan juga buat susunan program-program yang teratur. Seperti tahun ini, minggu dahulu saya pergi ke Long Tegang, di mana persatuan berawat merayai ataupun mengadakan pesta Gelimet mereka yang ketiga, dan mereka juga dapat bantuan dari Kementerian Pelancongan kita sebab ini signature event culture mereka. Dan saya tak ingin berucap panjang sangat sebab di sini kita nak mengumpul dana bagi program pesta adik wujud kita pada tahun depan. Dan saya diberitahu oleh pejabat yang amat berhormat Premier, tahun depan dia akan bagi peruntukan, tidak disebut berapa jumlahnya, tapi dia minta pejabat yang amat berhormat minta supaya persatuan tulis kepada pejabat Premier dan bagi tahu apakah acara dan apakah anggaran bajet nanti, ya. Dan pejabat yang amat berhormat yang akan memberitahu nanti setakat manakah bantuan yang amat berhormat bagi untuk persatuan, untuk majlis ataupun pesta hari wujud. Tapi bagi kami yang ada di sini, saya tadi bisik-bisik dengan rekan saya yang berhormat Datuk Sebastian Ting, adakah untuk tahun depan, sebab akaun kami semua adun tahun ini sudah tutup, tidak ada lagi untuk tahun ini, dan harap tahun depan bila kita dapat peruntukan kita akan bagi, ya. Dan yang berhormat Datuk Sebastian Ting tadi bisik kepada saya, mulalah dengan 5,000, betul lah, 5,000. Terima kasih, ya. Yang berhormat Datuk Sebastian Ting sebab mula dengan 5,000, dan juga yang berhormat Datuk Haji Ngau, bila saya tanya dia tadi, dia bagi signal ini macam, saya tak tahu ini peace kan? 2 kan? Saya kata 20 kan? Ya. 20,000. Dari yang berhormat Datuk Haji Ngau, ahli parlimen kita. Dan bagi saya akan sumbang 25,000 lah. Bagaimana jumlah dana kita pada malam ini dengan 5,000 dari rekan saya yang berhormat Datuk Sebastian Ting, campur dengan 20,000 dari yang berhormat Datuk Haji Ngau, dan 25,000 dari saya sendiri. Bagaimana kita ada 50,000 lah setakat ini, ya. Kepada Persatuan Lakiput Sarawak, dan kita tunggu bagaimana balasan dari pejabat yang amat berhormat apabila persatuan sudah hantar surat seperti yang saya terangkan tadi, ya. Ada beberapa permohonan yang diajukan oleh penaung persatuan kita Datuk Sri Josephine Duyuk tadi, panjang juga dia punya list tu. Saya tahu, walaupun tidak disebut sini, saya tahu semua keperluan itu. Seperti dana persatuan kita sudah ada bagi sedikit tadi. Yang kedua, jalan ke Kampung Hijrah yang 4 km. Saya dan pegawai daerah Marudi, ya, Puan Rosaran, jangan tepuk tangan awal dia. Belum habis. Saya dengan pegawai daerah
Puan Ros Tuan Tara pernah pergi ke Kampung Hijrah dan Datuk Sri Josephine dan semua AJK di sana pun ada hadir. Dan peringkat pertama yang kita nak buat ini supaya kampung itu didaftar dengan unit pentadbiran, unit pentadbiran kita. Dan bukan kita tunggu itu saja, saya juga akan berusaha bagaimana nak naik taraf jalan ke Kampung Hijrah. Ada satu projek yang saya ada bagi untuk satu kampung yang baru yang kita nak bangun dalam kawasan PL Universal Pelita itu. Dan saya sudah bagi peruntukan untuk jalan tersebut. Malangnya kontraktor yang dilantik oleh JKR tidak dapat siap, kena terminated. Kita masih cari kontraktor pengganti untuk siap jalan tersebut. Itu satu tapak yang dalam kawasan PL Universal Pelita itu. Begitu juga satu cadangan juga di mana perkampungan baru Kuala Tutuh akan pergi ke tapak baru. Itu kita sebut saja nama Kampung Tebuing. Betul tak pengeluh? Kampung Tebuing. Saya sangat-sangat menghargai penduduk Kampung Kuala Tutuh, di mana mereka dengan sebulan suara bersetuju untuk bangun kampung baru di seberang sungai kerana berbagai masalah yang dihadapi di rumah panjang yang sekarang. Satu, setiap tahun memang kena banjir. Kalau tidak 5, 6 kali, kadang-kadang sampai 7 kali. Saya pernah berapa kali ke Kampung Kuala Tutuh sebelah hulu. Banjir besar, saya pernah pergi sampai saya punya west dalam air dalam dia punya rumah itu. Dan juga tanah runtuh tebing sungai itu yang blok yang sebelah hulu. Dan oleh itu saya mohon bantuan dari penghulu Benedict Wak dan Ketua Kaum Mozas untuk berbincang. Saya bagi tahu kalau semua 74 pintu 74 pintu semua ketua pintu setuju dan tanda tangan bermakna ini bukti mereka setuju untuk pindah ke tapak yang baru di seberang sungai. Saya akan berusaha untuk dapat bantuan sebab projek jalan yang kita rancang di bawah HDA untuk jalan dari Kampung Kuala Tutuh yang sekarang pergi ke Jalan Benawa itu terlalu susah nak dibuat sebab keadaan tanah gambut. Dari sana kita akan mohon peruntukan supaya tapak baru dapat disedia. Tapi yang lebih penting ini yang difahami oleh rakyat kita Kuala Tutuh sebab jalan baru yang ingin ataupun akan dibina dari Miri ke Merudi dan Merudi ke Long Panai terus ke Long Terawang akan limpas di tebing sebelah itu. Bermakna kalau kita bangun rumah panjang baru kita di Kuala Tutuh itu akan dekat dengan jalan besar tu yang pergi ke Long Terawang. Senang perhubungan kita, elektrik kita pun senang dan semua yang lain pun senang dari segi pembangunan kita. Itulah dari beberapa permohonan yang diaju oleh Datuk Sri Josephine tadi berkenaan dengan perkhidmatan telefon. Memang ini satu yang kita teruskan kerajaan kita, kerajaan Sarawak di seluruh Sarawak ini sebab tujuan ataupun perancangan kita dan yang berhormat adalah untuk membekal perkhidmatan internet dan telefon kepada seluruh Sarawak. Tapi memang ada mengambil masa. Kampung Hijrah ini adalah kampung yang baru. Kita akan bagi perkhidmatan telefon dan juga begitu juga air bersih. Bakalan air bersih saat ini boleh disambung kepada pipe air yang di kawasan Puyuh Lubuk Libong. Tapi yang kita perlu kita nak
Kampung Hijrah berdaftar dulu. Yang lain-lain itu akan kita laksanakan. Itu saja yang saya dapat kongsi berkenaan dengan beberapa permohonan itu yang diajukan tadi ya. Dan saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Engkau sebagai wakil rakyat kita di kawasan ini akan terus berusaha. Memang akan mengambil sedikit masa, tapi kalau kita dah janji, memang akan ditunai. Kerajaan GPS kita memang mau tunai janji kepada rakyat. Itu saja yang dapat kongsi. Akhir sekali ambil kesempatan ini dari keluarga saya, Datin Esther ingin sekali datang ke sini, tapi sibuk juga. Tapi dari kami sekeluarga ambil kesempatan untuk sampai ucapan selamat menyambut Hari Krismas bagi kita semua yang menyambut Hari Krismas, dan juga selamat menyambut Tahun Baru 2025 dengan harapan dan doa bahawa tahun baru akan bawa lebih berkah dan lebih pembangunan untuk kawasan kita, bukan di Kuala Lumpur saja, seluruh kawasan hulu kita. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Mohon untuk rawat jangan untuk terus berada di atas pentas. Dan dengan ini Majlis Mas Kehormatan mempersilakan yang berusaha Tuan Pengurusi kita untuk mempersilakan penaung dan juga semua tetamu kehormat kita untuk bersama-sama dengan tetamu kehormat kita berada di atas pentas bagi acara yang seterusnya. Majlis mempersilakan.